Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan sambung kepada bab 4, pembiakan dan pertumbuhan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang oogenesis. Jadi oogenesis adalah pembentukan ovum dalam manusia bagi wanita. Untuk hari ini kita akan cover kepada topik menghuraikan pembentukan ovum dalam manusia dan kamu boleh membandingkan pembentukan sperma dan ovum. Jadi ini adalah sistem pembiakan perempuan. Okey, jadi ini adalah uterus. Yang mana uterus ni dia ada 3 lapisan uterus. Tapi yang kita akan belajar ialah lapisan dinding uterus yang paling dalam iaitu tisu endometrium. So tisu endometrium ni dia bermukus dan dia kaya dengan salur darah. Jadi apabila berlakunya persenyawaan antara ovum dan sperma, kemudian membentuk zygote, kemudian membentuk embrio. Jadi embrio ni akan menempel pada dinding endometrium. Jadi tisu endometrium ni dia tebal dan dia kaya dengan salur darah yang akan membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Kemudian yang kamu kena tahu ialah tube fallopian. Tube fallopian ada kanan dan kiri. Okay, jadi dia adalah satu saluran berotot yang nipis. Bahagian dinding dalamnya dilapisi oleh cilium. Cilium ini cilia lah. Yang kita ingat kita belajar sebelum ni cilia kan. Contoh cilia yang kita jumpa pada paramecium. Cilia yang terdapat pada trachea. Strukturnya begitu. Kemudian tindakan cilium dan peristalsis otot fallopian dia akan membantu menggerakkan usik sekunder atau embrio ke uterus. Jadi macam kita belajar sebelum ni, sperma tu dia boleh berenang kerana dia ada ekor yang panjang. Untuk ovum dia tak boleh nak berenang. Jadi daripada ovari, bagaimana dia boleh bergerak ke tube fallopian and then kemudian sampai ke uterus ni melalui pukulan cilium. Melalui pukulan cilium dan juga peristalsis otot tube fallopian. Dia akan mewujudkan arus yang akan menggerakkan usik sekunder atau embrio ke uterus. Kemudian yang penting selain daripada uterus, tube fallopian, kamu akan belajar juga tentang ovari. So ovari ni ada 2. Okey, ovari ni ialah organ pembiakan perempuan. Kalau sebelum ni kita belajar untuk sperma, di manakah sperma dihasilkan di testis ya. Jadi testis dan ovari ini kita panggil sebagai gonad. Apa itu gonad? Gonad jadi ovari ini adalah organ pembiakan perempuan yang akan menghasilkan ovum iaitu gamet betina. Dan juga dia akan menghasilkan hormon seks perempuan iaitu estrogen dan juga progesteron. Kemudian yang kamu nampak ini adalah cervix ya. Ini adalah bukaan sempit uterus yang merembeskan mukus untuk membantu sperma berenang dengan mudah ke tube fallopian. Kemudian ini adalah faraj. Okey, saluran masuk sperma serta laluan keluar head dan kelahiran anak. Jadi ini adalah sistem pembiakan perempuan. Pertama tadi teacher ulang iaitu uterus. Okey, uterus yang mana dilapisi oleh tisu endometrium, kemudian tube fallopian kanan dan kiri yang akan menjadi tempat berlakunya pertemuan antara sperma dan juga ovum. Kemudian ada ovari kiri dan kanan iaitu organ pembiakan perempuan. Kemudian ada cervix dan kemudian ada faraj. Okey. Kalau ada soalan boleh unmute ya. Jadi sekarang ni kita masuk kepada proses pembentukan ovum, oogenesis. Kalau sebelum ni spermatogenesis, pembentukan sperma, sekarang oogenesis. So oogenesis dia berlaku dalam sepasang ovari. Tadi kita tengok dalam gambar rajah tadi ada kanan dan kiri. Setiap ovari ni mempunyai saiz dan bentuk seperti badam. Ovari akan menghasilkan ovum serta hormon progesteron dan juga estrogen. Jadi seperti juga pembentukan sperma sebelum ini, kita ada 3 fasa dalam pembentukan ovum. Iaitu fasa pembahagian
di mana sel germa primordium akan bermitosis berulang kali bagi membentuk oogonium. Kemudian fasa pertumbuhan di mana oogonium akan membentuk oocyte primer. Kemudian oocyte primer akan mula bermeiosis dan mengalami fasa kematangan lalu membentuk ovum. Jika untuk sperma sebelum ini, okey, ada juga 3 fasa pembahagian. Tiga fasa juga, iaitu fasa pembahagian, fasa pertumbuhan dan juga fasa kematangan. Jadi flow-nya lebih kurang sama seperti spermatogenesis, cumanya namanya berlainan. Dan kalau untuk lelaki, di mana sel germa primordium ni dia menjalani mitosis berulang kali membentuk spermatogonium apabila lelaki ni akil baligh. Tetapi berbeza dengan wanita ketika dia dalam keadaan fetus lagi. Ketika wanita ini dalam keadaan fetus dalam uterus ibu, pada masa ini sel germa primordium yang berdiploid 2N telah pun menjalani pembahagian mitosis berulang kali bagi menghasilkan oogonium yang diploid. Ketika mana? Ketika wanita ini masih lagi fetus, berada dalam kandungan ibu, belum lagi dilahirkan. Itu beza antara lelaki dan perempuan. Kalau lelaki ketika dia akil baligh, kalau lelaki bila dia akil baligh biasanya berusia 14 tahun, 15 tahun kan. Kalau untuk wanita dia akil baligh biasanya umur 12 tahun, 13 tahun. Tetapi proses mitosis berulang kali sel germa primordium ni berlaku sebelum kelahiran lagi, iaitu ketika wanita ini masih lagi fetus dalam kandungan ibunya. Jadi sel germa primordium ni dia akan menjalani pembahagian mitosis berulang kali bagi menghasilkan oogonium yang diploid. Kenapa oogonium ni diploid? Kerana itu adalah mitosis. Bila mitosis dia akan mengekalkan bilangan kromosom diploid. Oogonium ni dia akan berkembang, mengalami fasa pertumbuhan menjadi oocyte primer. Specialnya oocyte primer ni dia akan diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel yang mana kita panggil sebagai folikel primer. Jadi kita ada oocyte primer dan oocyte primer ni okey. Teacher lukis Okey. Katakanlah ini adalah oocyte primer. Okey. Dia akan dilapisi oleh termasuk kat dalamnya. Satu lapisan sel ataupun lebih lapisan sel yang kita panggil sebagai tissue follicle. Dan oocyte primer, tissue follicle-nya kita panggil sebagai follicle primer. So ini adalah oocyte primer. Okey. Kemudian ini adalah follicle primer. Okey. Kemudian perkembangan folikel ni dia dirangsang oleh hormon FSH yang mana kita akan belajar nanti ketika kita head. Jangan risau kalau rasa tak clear tak apa. Sekarang kamu dapatkan dulu idea. Apa idea yang penting? Pertama, sel germa primordium. Dia akan bermitosis berulang kali membentuk oogonium. Kemudian oogonium akan mengalami fasa pertumbuhan. Dia akan berkembang menjadi oocyte primer. Kemudian dia akan dilapisi oleh follicle primer. Dan perkembangan folikel ini dia akan dirangsang oleh FSH. Yang mana dalam kita head lepas ini kamu akan belajar daripada follicle primer dia akan berkembang menjadi follicle sekunder. Okey, oocyte primer ni dia akan mula menjalani fasa kematangan di mana dia akan menjalankan proses meiosis. Tetapi dia akan berhenti pada profasa 1. Jadi sepanjang dia berkembang menjadi fetus, dia akan berhenti pada profasa 1. Okey.
Okey. Jadi, apabila dilahirkan seseorang bayi perempuan ni, dia akan mempunyai berjuta-juta usid prima yang kekal dalam peringkat profasa 1 ketika meiosis 1. Tapi apabila dia semakin membesar, umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, bilangan ini akan berkurangan kerana akan ada usid prima yang akan berkurang sehinggalah dia mencapai tahap akil balik. Bila kanak-kanak ini mencapai akil balik, dia keluar darah rahim kan yang mula-mula sekali, barulah usid primer tadi dia akan meneruskan meiosis 1. Dia akan sambung kepada metafasa 1, telofasa 1 untuk membentuk usid sekunder dan jasad kutub pertama. Jadi usid sekunder ni dia akan memulakan meiosis 2 yang mana dia akan berhenti pada metafasa 2. Jasad kutub pertama juga dia akan melengkapkan meiosis 2 dan membentuk 2 jasad kutub kedua. Jadi untuk usid sekunder, lapisan sel folikel yang menyeliputi usid sekunder kita kenali sebagai folikel sekunder. Folikel sekunder ni dia akan berkembang menjadi folikel graft. Kemudian folikel graft yang berkembang akan menghasilkan estrogen. Okey, kita patah balik kita patah balik. Jadi sekarang ni tadi teacher cakap tadi ketika fetus dia akan terhenti, usid primer ni akan terhenti ketika profasa 1. Kemudian bayi ni pun lahir. Ni bayi ni lahir, ni anak teacher nama Wardah. Okey, so peringkat bayi dan kanak-kanak jadi dia lahir tu dia telah ada berjuta-juta usid primer. Okey, kemudian apabila kanak-kanak ini mencapai akil balik, usid primer tadi dia akan mula melengkapkan meiosis 1 tadi. Okey, tengok kat sini ini usid primer tadi. Okey, meiosis 1 dilengkapkan, dia akan membentuk 2 sel. Ini berbeza dengan sperma bila dalam sperma semua akan jadi sperma. Tetapi kalau untuk wanita tak semua akan jadi ovum. Kita belajar meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Kalau untuk lelaki, 4-4 ni akan jadi sperma. Tetapi untuk wanita, daripada 4 ni, hanya 1 yang akan jadi ovum. Lagi 3 ni, dia tak berguna. Kita panggil dia sebagai jasad kutub. Yang mana nanti dia akan terurai, dia akan merosot. Jadi apabila usid primer ni melengkapkan meiosis 1, maka terbentuk 2 sel. Yang mana satu tu adalah usid sekunder yang akan dikelilingi oleh folikel sekunder. Okey, dan satu lagi kita panggil sebagai jasad kutub. Kemudian usid sekunder ni dia akan menjalankan meiosis 2. Tetapi dia akan stop ketika metafasa 2. Dan dia akan membentuk juga, jadi sekarang ni kita ada usid sekunder. Bila dia menjalankan meiosis 2, dia akan menghasilkan 2 sel yang mana satu tu kita panggil sebagai usid sekunder ataupun sel ovum. Kemudian jasad kutub pertama tadi dia juga akan menjalankan meiosis 2, yang mana kita akan panggil sebagai jasad kutub juga. Okey, boleh Okey, kemudian bila mana usid sekunder ni akan melengkapkan meiosis 2? Bila mana dia akan pergi kepada anafasa 2, telofasa 2? Apabila dia disenyawakan oleh sperma, barulah dia akan melengkapkan meiosis 2. Yang itu kita akan belajar lebih lanjut selepas ini. Okey, jadi pada masa yang sama, folikel sekunder, folikel, tisu-tisu folikel yang mengelilingi usid sekunder tadi, dia akan berkembang dan menjadi folikel graft. Okey, benda ni, proses ni dia berlaku dalam ovari.
Jadi usid sekunder tu dia akan berada dalam follicle graft. Apabila dah matang, follicle graft ni dia akan berada berhampiran dengan dinding ovari. Dinding ovari ni akan meletus, dia akan pecah. Dan usid sekunder akan dibebaskan keluar ke tube fallopian. Manakala follicle graft yang kosong, kita panggil follicle graft yang lompang, dia akan tertinggal dalam ovari. Okey, jadi selepas ovulasi, jadi proses pembebasan usid sekunder daripada ovari masuk ke tube fallopian, kita panggil ovulasi. Kamu akan belajar dalam kitab head lepas ni. Jangan risau. Sekarang kamu hanya dapatkan idea awal dahulu dan lepas ini kamu buat revision dan jawab soalan Google Form yang teacher akan bagi lepas ini. Okey, tetapi selepas ovulasi, bahagian folikel yang tertinggal, folikel mana? Iaitu folikel graft yang lompang tadi, dia akan membentuk corpus luteum, satu jasad yang berwarna kuning cair. Yang mana ini sangat penting dalam kitab corpus luteum. Okey, yang kamu nampak ekor ni bukannya ovum ni ada ekor tapi ini adalah sperma. Satu sperma yang mensenyawakan ovum. Okey, kita pergi yang ini teacher ulang balik supaya kamu lebih jelas. Ini benda yang sama sahaja dengan yang ini. Cuma teacher ulang balik ya. Jadi pertama sekali ketika peringkat fetus, apabila bayi perempuan ini masih lagi dalam peringkat fetus dalam kandungan ibunya, sel germa primordium yang melapisi dinding ovari, dia akan bermitosis berulang kali membentuk oogonium diploid. Oogonium dia akan berkembang